Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada barisan juri yang dihormati, guru-guru dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para hadirin yang saya muliakan, berpegang pada satu nasihat, iaitu dapatkan 5 perkara sebelum kamu kehilangan 5 perkara. Kelima-lima perkara tersebut ialah masa muda sebelum tua, masa sihat sebelum sakit, masa lapang sebelum sibuk, masa senang sebelum susah, dan masa hidup sebelum mati. Berdasarkan kelima-lima pesanan tersebut, perihal sihat menjadi salah satu agenda utama dalam membangunkan rakyat yang berkualiti dan produktif. Selaras dengan seruan tersebut, saya sebagai remaja gagah perkasa ini bangun untuk mengupas suatu frasa yang menjadi tajuk pidato, iaitu rakyat sihat, negara sejahtera. Rakyat sihat, negara sejahtera ialah frasa yang mendukung maksud sebuah negara yang memiliki rakyat yang sihat daripada aspek mental, fizikal, rohani dan emosi. Kesihatan tersebut pula menatijahkan suatu fenomena yang positif bagi membina sebuah negara yang progresif dan dinamik dengan rakyat yang hidup dalam suasana yang sejahtera. Sesungguhnya, kesimpulan yang dapat saya rumuskan daripada ungkapan rakyat sihat, negara sejahtera ialah rakyat dan negara umpama lagu dan melodi yang saling bergantungan dan saling memerlukan demi membentuk suatu tempo artistik serta estetik. Rakan-rakan seperjuangan sekalian, tokoh-tokoh punjaga pernah menyatakan sesungguhnya nikmat sihat itu sebenarnya berada pada seseorang yang sakit. Menelusuri maksud tersirat daripada ungkapan tersebut, jelaslah bahawa kesihatan merupakan suatu modal yang amat berharga dalam hidup kita. Ingatlah bahawa kesihatan bukanlah barang dagangan yang dapat dijual beli. Kesihatan merupakan anugerah yang paling mahal daripada Tuhan. Sebagai makhluk yang dikurniai Tuhan akal fikiran yang waras, maka sudah sewajarnya kita menjaga anugerah itu. Dengan nikmat sihat, kita dapat hidup gembira, belajar, bekerja, beribadat serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saudara dan saudari sekalian, amalan hidup sihat merupakan penyumbang secara langsung kepada peningkatan ekonomi negara. Selain pendidikan dan pertahanan, kesihatan ialah sektor yang ketiga terbesar menerima peruntukan belanjawan negara. Hal tersebut menunjukkan bahawa kesihatan telah menjadi agenda terpenting untuk menentukan tahap maju dan mundurnya sesebuah negara. Amalah malang bagi sesebuah negara sekiranya mutu kesihatan rakyatnya terlalu rendah. Wang negara yang sepatutnya disalurkan ke sektor yang lain terpaksa digunakan untuk mengatasi masalah kesihatan. Adakah kita sudah lupa akan peristiwa hitam yang hampir memporak-perandakkan seluruh Asia pada tahun 2002 dan tahun 2002 dahulu? Peristiwa yang hampir meruntuhkan sama sekali industri pelancongan di Singapura dan China apabila wabak SARS melanda negara-negara tersebut. Demikianlah betapa pentingnya pengaruh kesihatan kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai rakyat yang banyak, yang cerdik, yang sihat dan yang kreatif lagi inovatif ialah aset negara yang tidak ternilai harganya. Dalam tangan mereka lah terletak mandat untuk memacu negara bagi mencapai matlamat sebuah negara maju, moden dan tersohor menjelang tahun 2050. Kita tidak betah untuk berhadapan dengan rakyat yang naif dan tidak mempunyai apa-apa agenda ketika panggilan dan seruan untuk memajukan negara bergomandang di sana sini. Dalam hal ini, kita tiada sebarang pilihan melainkan melaksanakan tugas untuk melahirkan rakyat yang sihat fizikalnya, cerdas mindanya, harmoni emosinya, mahir kreatifnya dan produktif ideanya. Demi menterjemahkan kejayaan matlamat tersebut, maka kualiti kesihatan rakyat perlulah mencapai tahap yang optimum dengan cara menyemarakkan slogan rakyat sihat, negara sejahtera. Rakan-rakan sekalian, bertitik tolak daripada 3 terminologi kepentingan kesihatan di atas, maka program bencana kesihatan rakyat yang berkekalan perlu dilaksanakan. Langkah utama hendaklah bermula daripada sikap dan tindak tanduk kita sendiri. Sikap yang positif membentuk kerangka kesihatan yang berpanjangan hendaklah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Gaya hidup sihat merujuk kepada kesempurnaan sama ada dari aspek fisiologi, mental atau emosi.
Aspek fisiologi merujuk kepada sistem pengurusan biologi tubuh badan yang sihat mengikut sistem diet yang seimbang. Aspek mental kita pula ialah keupayaan kita memanfaatkan kekuatan minda untuk menukilkan perkara-perkara yang baik. Manakala dalam konteks emosi pula, kita dapat mengawal perasaan agar tidak bertindak mengikut nafsu, ibarat memujuk lalu melintang patah. Inilah yang dimaksudkan dengan keseimbangan dari aspek fizikal, mental dan emosi. Hadirin yang dihormati, secara relatifnya, kehidupan kita saling bergantungan dengan faktor alam sekitar. Oleh halnya demikian, agenda kesihatan yang amat penting ialah menjaga kesejahteraan alam sekitar daripada sebarang pencemaran dan kemusnahan. Alangkah aneh dan malang ketika kita berbicara tentang kepentingan alam, namun satu demi satu komponen dimusnahkan antara manusia yang tidak prihatin. Dewasa ini, kita sedang berhadapan dengan masalah sungai yang tercemar teruk, kawasan perairan pantai yang dicemari dengan toksik, pembakaran terbuka dan tanah runtuh. Sesungguhnya, fenomena ini benar-benar menuntut keinsafan kita agar kembali menjaga kebersihan, seandainya kesihatan dan kesejahteraan hidup yang menjadi pilihan kita. Sebenarnya, kesemua elemen pencemaran dan kemusnahan itu ialah jangka samar yang pada bila-bila masa dapat memusnahkan kesejahteraan kita. Hadirin sekalian, menjejaki frasa penutup bicara saya, marilah kita bersama-sama menghayati sepotong maksud ayat yang berbunyi, segala kerosakan yang akan laku sama ada di laut atau di darat adalah berpunca daripada angkara bikinan tangan manusia itu sendiri. Demi kesihatan kita rasai dan demi kehidupan yang kita dibakti, ingatlah bahawa nikmat sihat itu merupakan harta yang tidak boleh diperdagangkan. Sekian, terima kasih.